Hai korang, Assalamualaikum. Hari ni kita akan mempelajari tajuk 5.4 iaitu pembiasan gelombang. Okey, pembiasan gelombang ni dia merupakan perubahan arah perambatan gelombang disebabkan oleh perubahan laju gelombang apabila ia merambat dari satu medium ke medium yang lain. Contohnya, ada air dan ada angin. Okey, korang tahu kan air ni lagi tumpat berbanding angin. Jadi, dia ada berbeza medium ketupatan. Lepas tu, pembiasan ni, gelombang dia ada frekuensi yang sama. Tapi, laju, panjang gelombang dan arah perambatan gelombang yang berbeza. Pembiasan gelombang ni, dia mematuhi hukum pembiasan. Biasanya, kita guna indeks biasan. Yang kedua, gelombang tuju, gelombang biasan dan garis normal yang berada pada sata yang sama. Okey, sekarang kita akan masuk pembiasan gelombang air. Uji kaji tentang air dalam makmal kita akan buat dalam tangki riak. Tangki riak ni adalah radas yang kita gunakan untuk lihat interference, pembelauan dan banyak lagi. Okey. Kalau kita tengok balik, masa pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang disebabkan oleh perubahan laju gelombang apabila ia merambat dari satu medium ke medium yang lain. Gelombang air ni asalnya dia merambat daripada kawasan yang lebih dalam ke kawasan yang lebih cetek. Kalau kita nak hasilkan kawasan yang lebih cetek, nanti kita kena tenggelamkan satu blok kaca ataupun satu kepingan perspex ke dalam tangki riak. Jadi, kawasan air dekat atas blok kaca tu dia akan jadi cetek. Kalau kita lihat dalam gambar ni, panjang gelombang dekat kawasan dalam adalah lebih panjang dan apabila dia masuk ke dalam kawasan yang lebih cetek, dia akan menjadi lebih pendek. Seiring dengan itu, kelajuan gelombang di kawasan dalam adalah lebih laju dan apabila ia merambat masuk ke dalam kawasan yang lebih cetek, lajunya akan berkurang. Okey, sekarang macam mana kita nak lukis corak pembiasan gelombang air dekat dalam tangki riak tadi. Kita boleh guna formula DCDN dalam cetek dekat normal. Maksudnya dekat sini, apabila gelombang air merambat daripada kawasan yang lebih dalam ke kawasan yang lebih cetek, dia akan mendekati garis normal. Garis normal ni adalah garis yang berserenjang dengan kawasan dalam dan kawasan cetek. Berserenjang 90 darjah. Jadi, kalau kawasan dalam ke cetek, dia mendekati garis normal. So, kalau cetek ke dalam, dia akan menjauhi garis normal. Kita terbalikkan cerita daripada yang tadi. Okey, sekarang kita akan masuk kepada fenomena semula jadi di Tanjung dan Teluk. Seperti yang kita tahu, dekat tengah-tengah lautan, muka gelombangnya adalah lurus dan selari antara satu sama lain sebab kelajuannya agak sekata dan kedalaman air pun dekat sekata. Jadi, apabila muka gelombang ni, dia dah menghampiri pesisiran pantai, muka gelombang akan sampai dekat Tanjung lebih awal daripada Teluk. Sebab apa? Sebab pesisiran pantai dekat Tanjung adalah lebih cetek daripada Teluk. Jadi, gelombang air yang dekat Tanjung ni akan terlebih dahulu menjadi perlahan dan muka gelombangnya akan menjadi lebih rapat. Manakala muka gelombang air dekat Teluk pula masih terpisah jauh. Jadi, pembiasan gelombang air ni lah yang menyebabkan muka gelombang mengambil bentuk pesisiran pantai. Pembiasan gelombang air dekat Tanjung ni lah yang menyebabkan tenaga gelombang dekat Tanjung akan menempuh. Jadi, gelombang dekat Tanjung ni dia akan menjadi lebih bergelora. Ombak dia lebih kuat daripada Teluk. Ombak air dekat Teluk ni dia akan mencapah dan dia akan tersebar lebih luas kawasan dia. So, gelombang air dekat Teluk adalah lebih tenang dan tidak bergelora. Jadi, dia lebih selamat dan sesuai untuk dijadikan tempat peranginan, untuk kita swimming, piknik dengan family. Okay. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pembiasan gelombang bunyi. Pada siang hari, bunyi bergerak dengan kelajuan tinggi di udara panas berbanding dengan udara sejuk. Pada hari panas, permukaan tanah yang panas menyebabkan lapisan udara berhampirannya menjadi lebih panas. Kelajuan gelombang bunyi berkurang apabila merambat daripada udara panas ke udara sejuk. Apabila tanah lebih panas daripada udara,
tanah adalah kurang tumpat daripada udara. Oleh itu, apabila gelombang bunyi merambat daripada tanah ke udara, iaitu kurang tumpat ke lebih tumpat, bunyi akan membengkok menghampiri garis normal. Ini mengakibatkan gelombang bunyi dibiaskan menjauhi daripada tanah. Pada malam yang sejuk, lapisan udara berhampiran dengan tanah menjadi lebih sejuk. Lapisan udara yang hampir dengan tanah lebih tumpat berbanding dengan lapisan atas. Hal ini kerana tanah menjadi lebih sejuk daripada udara. Oleh itu, tanah lebih tumpat daripada udara. Kelajuan gelombang bunyi bertambah apabila ia merambat daripada udara sejuk ke udara panas. Gelombang bunyi akan bengkok menjauhi garis normal. Ini mengakibatkan gelombang dibiaskan menghampiri tanah. Dalam tajuk pembiasaan gelombang, rumus yang diambil adalah rumus laju gelombang iaitu V sama dengan F lambda. Gelombang di air ada dua, iaitu di kawasan dalam dan di kawasan cetek. Jadi, saya buat dua rumus. Satu V1 sama dengan F1 lambda 1 dan V2 sama dengan F2 lambda 2. Okey, yang sama yang dimalarkan dalam pembiasaan gelombang adalah frekuensi air sama dan tidak berubah. Apabila frekuensi sama, saya keluarkan frekuensi dan jadikan dia V1 per lambda 1 dan V2 per lambda 2. Apabila frekuensi sama, dia akan menjadi mendapat jumlah yang sama. Jadi kita boleh samakan dia jadi V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Seterusnya saya akan teruskan dengan soalan. Okey, seperti yang kita dapat lihat dalam soalan, kita dapat panjang gelombang 2 cm dan kita dapat laju gelombang pertama ialah 12 cm per saat. Kita pula dapat laju gelombang kedua iaitu 6 cm per saat, iaitu di kawasan cetek. Kita masukkan dalam formula 12 per 2 sama dengan 6 per X. So, kita akan dapat X sama dengan 1.0 cm, iaitu panjang gelombang bagi kawasan pedalaman cetek itu adalah 1.0 cm. So, bagi soalan kedua, kita dapat frekuensi di kawasan kedalaman lebih cetek. So, kita masuk ke dalam formula V sama dengan F lambda. So, kita dah dapat laju gelombang di kawasan cetek itu adalah 6 cm per saat. So, kita juga dah dapat panjang gelombang iaitu 1. So, masuk ke dalam formula. So, kita akan dapat frekuensinya adalah 6 Hz. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada grup pembiasaan gelombang. Harap semua faham. Okey, terima kasih banyak-banyak. Bye. Thank you.